Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala kerana pada hari ini dapat kita bertemu sekali secara maya. Baik, untuk hari ini saya nak masuk tajuk akidah, beriman kepada kitab Allah lah. Kalau dalam buku teks kamu boleh tengok muka surat 72. Okay, tapi hari ini Ustaz pakai slide sebabnya Ustaz rasa Ustaz pernah sentuh tajuk ni dekat sekolah lah. Cumanya secara ringkas kan, sebelum kita cuti hari tu secara ringkas. Tapi hari ni Ustaz nak bawa slide lah pada kamu. Ustaz dapat slide, jadi Ustaz akan uraikan slide ni. Sama dekat buku teks, lebih kurang dia punya isi pengisian dia. Cuma Ustaz nak buat slide lah kepada kamu kan, sebab itu kita dah guna buku teks. Jadi hari ni kita nak pakai slide. Baik, boleh tengok kalau yang tak nampak tu kamu dengar lah. Baik, Pergerakan Islam tahun 3, bidang akidah, tajuk beriman kepada kitab. Kitab apa? Kitab Allah lah. Baik. Okey. Tahukah kamu apa itu maksud kitab? Kitab itu bermaksud kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasulnya. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk, memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kitab Allah ni merupakan kitab ataupun kalam. Kalam ni kitab kan, yang diwahyukan oleh Allah Taala kepada nabi-nabi tertentu. Nabi-nabi tertentu, rasul-rasul yang Allah Taala bagi, okey, yang wajib kita ketahui lah. Ada beberapa orang nabi dan rasul yang diberikan oleh Allah kitab yang wajib kita ingat, yang wajib kita tahu. Okey, contoh yang paling terdekat ataupun yang kita ni ialah Al-Quran yang diutuskan ataupun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Tapi ada juga nabi-nabi yang lain yang Allah Taala bagi kat kitab, tapi yang kita wajib tahu juga. Cumanya kitab tu kita tak adalah wajib belajar kan, tapi kita tak wajib tahulah. Okey, Nabi Daud, kitab apa? Kitab Zabur contohnya kan. Sekadar tahu tu lah. Pengisian antara kitab tu dah tak ada dah. Kalau ada sekarang ni pun yang orang kata kitab Injil ataupun orang Kristian ia berpegang kepada Bible. Bible ni asalnya kitab Injil, tapi telah dipesongkan, telah diubah, telah ditransform, ditukar kan. Tentang Allah tu mungkin ada, tentang Tuhan Allah tu mungkin ada, tapi tentang Nabi Muhammad dia dah tukar. Jadi dia dah terpesong dah kita tak perlu berpegang pada kitab Bible kita ataupun kitab Injil yang terkini lah. Okey, berbeza dengan kitab Quran. Kitab Quran merupakan satu kitab yang tak bertukar ataupun tak ada perubahan lah daripada zaman Nabi Muhammad sampailah ke hari ini, sampai ke hari kiamat. Allah Taala janjikan sampai ke hari kiamat kitab Quran tu takkan diubah, takkan berubah lah pengisian yang banyak. Tapi kitab Injil, kitab Bible dah diubah. Sebab tu kita tak perlu berpegang, cuma kita tahulah. Kita tahu dulu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa kan. Baik, Al-Quran adalah kitab, antara salah satu kitab ialah Quran yang kita belajar hari ni, yang kita berpegang pada hari ni. Kita menjadikan Quran ni sebagai panduan dalam hidup kita. Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan dan satu-satunya kitab yang terpelihara. Macam saya cakap tadi, yang kitab yang terpelihara, yang tak berubah sampailah ke hari kiamat. Itu janji Allah. Okey. Baik. Hukum kita beriman kepada kitab ialah wajib. Okey. Beriman, kita percaya. Contohnya kita percaya pada kitab walaupun selain pada kitab Quran, kita percaya. Itu Allah turunkan kepada Nabi ini. Itu Allah Taala turunkan kepada Nabi ini. Cuma pengisian ni kita dah tak tahu dah. Dah tak ni kan, kecuali Quran lah. Okey. Hukum dia, auzubillahi minasyaitonirrajim. Hukum dia apa? Hukumnya wajib dan dalil dia apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih
wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ini kita nak tahu apa kitab yang Allah Ta'ala turunkan sebelum kedatangan Nabi SAW pun ada. Baik, yang pertama kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Okay, kitab Zabur. Ingat. Sekadar ingat ni. Tak payahlah kita tahu apa kitab Zabur tu, apa isi kandungannya. Tu tak ada. Tak tahu. Kita pun tak tahu. Kita wajib tahu. Kitab Zabur turun kepada Nabi Daud. Tu ya. Settle kan. Seterusnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kitab Injil. Ni saya cakap tadi kitab Injil ataupun kitab kalau sekarang ni Bible, tapi Bible sekarang ni dah ditukar. Injil sekarang ni dah ditukar. So kita tak wajib percaya Injil yang sekarang ni. Cuma kita percaya kitab Injil yang asal diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kitab-kitab lain ni dah tak ni dah. Kalau ada orang tiba-tiba mana tahu kan akan datang kamu pergi Mekah ke contohnya kan, pergi luar negara ke, pergi belajar luar negara, mana tahu kan. Orang pun jumpa, ini kitab Injil asal ni. Dia bawa lah Injil lama-lama kan. So kamu tak perlu percayalah. Takut-takut walaupun dah lama benda tu, tapi mungkin ada perubahan. Sebab kita tak ada yang asal betulnya, kita tak tahu. Kita tak tahu kandungan dan sebagainya lah. Cuma adalah diceritakan beberapa kandungan tu, tapi kita dah mustahil lah ada kayaknya. Dah dihapuskan dan sebagainya lah kan. Okay. Tu kebanyakan orang bukan Islam lah yang nak memesongkan akidah kita, akidah Islam kan. Dia kata, ini Injil betul ni kan. Injil betul ni tak? Okay. Baik, tapi Quran, memang Quran terpelihara daripada penyelewengan. Maksudnya Quran memang sah lah. Kecuali kalau ada kesalahan tu, mungkin kesalahan cetakan kan, kesalahan print, kesalahan komputer. Tapi asalnya memang betul. Okay. Baik. Okay. Seterusnya, kesan kita beriman dengan kitab Allah. Kesan kita beriman dengan kitab Allah, yang pertama, kita dah tahu kitab Allah apa, kitab ni diturunkan kepada Nabi apa kan, kitab ni diturunkan kepada Nabi apa. Kitab Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kita wajib percayalah Quran ni memang kita percaya. Sekarang ni pun dah ada terjemahan, lepas tu dah ada intisari ataupun macam mana ayat tu diturunkan. Kita bagus sebenarnya. Kita tahu ayat ni diturunkan, ayat tadi kan diturunkan kenapa. Apa tu ada ayat tentang berpuasa diturunkan kenapa. Ayat tentang solat diturunkan kenapa, bila. Dah ada banyak dah ada dah. Jadi kita alhamdulillah, kita syukurlah kerana itu usaha daripada ulama-ulama kita, usaha daripada orang ilmuwan agama untuk mengkaji kan tentang bagaimana Quran tu, intisari ayat tu diturunkan, terjemahan ayat tu dan bagaimana hukum dan sebagainya lah. Baik, kesan kita beriman dengan kitab Allah ni. Yang pertama, iman kita semakin bertambah. Okay, kita tahu iman kita semakin kita tahu iman kita bila kita percaya dengan perkara-perkara yang melibatkan agama ni. So iman kita akan bertambah lah. Mendapat syafaat Al-Quran. Kita berpegang pada Quran, kita selalu baca Quran, InsyaAllah di akhirat nanti Al-Quran akan bagi syafaat kepada kita. Bagaimana? Ketika kita lebih kurang kita nak tengah ditimbang amalan kita, mungkin amalan kita harapkan amalan kebaikan kita banyak lah kan. Mungkin amalan kita sekata ke dan sebagainya. Quran kan begitu. Orang ni dulu kan, si fulan bin si fulan ni, Ali ni contohlah nama dia Ali ni selalu baca Quran. Setiap hari dia baca Quran kan. Jadi tambahkan pahala padanya. Quran akan bagi syafaat kepada kita. Hidup menjadi tenang dan teratur. Ni macam biasalah kan, kita baca Quran, hati kita akan jadi tenang. Kita solat kan, contohnya, hati kita akan jadi tenang. Jangan kata, Quran solat ni membazir masa lah, aku banyak masa nak pergi tempat lain lah, itulah inilah kan. Tak perlu cakap yang tu. Kalau kamu solat, kamu baca Quran, Allah Ta'ala akan lapangkan masa kamu kan. Ada orang kata apa, ada yang masa-masa lapang ataupun kehidupan tu akan teratur je, akan baik je kan. Jauh daripada masalah kan. Okay.
masyarakat seterusnya, masyarakat akan jadi sejahtera dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Lagi tak? Okey, baik. Ini saya huraikan sikit. Okey, saya beriman kepada kitab Allah dan membuktikan keimanan saya ni melalui tindakan. Apa tindakan kita? Kita beriman dengan kitab Allah ni. Kita beriman dengan Quran ni. Quran dah beritahu tentang ni, tentang tu kan. So, apa tindakan kita yang menunjukkan kita beriman kepada kitab Allah? Yang pertama, menunaikan solat 5 waktu. Sebab apa? Sebab dalam Quran cakap kena solat. Wajib solat 5 waktu. Wa aqimus solah kan. Okey. Menunaikan solat 5 waktu. Saya harap walaupun kamu di musim PKP ni tak sekolah dan sebagainya, solat jangan tinggal. Okey. Solat, kalau itu hari puasa, janganlah tinggal. Mengaji, jangan tinggal. Okey. Baik. Seterusnya, menjadi seorang yang amanah dan berakhlak mulia. Amanah dan berakhlak mulia. Kita kat rumah tu, amanah lah. Kalau mak kamu ataupun ayah kamu minta tolong kan, kita buat dengan cara beramanah. Dengan bertanggungjawab, dengan penuh prihatin kan. Seterusnya, menutup aurat dengan sempurna. Musim-musim PKP ni mungkin kamu jangan keluar. Tapi kalau keluar, jangan lupa aurat lah. Jangan kata lupa pula kan. Selalu pergi sekolah pakai tudung. Ni pergi kedai ke apa ke, ataupun pergi keluar lah kayaknya. Luar orang menyebabkan orang yang bukan yang bukan mahram kamu boleh tengok kan. Temannya perempuan lah kan, tutup aurat. Lelaki pun sama juga. Janganlah nak main depan rumah pun pakai seluar pendek kan. Tak boleh lah. Tutup aurat dengan sempurna. Seterusnya, yang keempat, bersungguh-sungguh belajar Quran dan memahami maksudnya. Sebab tu saya kata tadi, Quran jangan lupa. Baca Quran. Kalau ada apa, terjemahan tu, baca terjemahan tu. Yang terakhir, tekun dalam menuntut ilmu. Macam ni lah kita belajar ni, kita kena tekun, kena alert lah. Alert kan, ada kerja rumah boleh buat dan sebagainya. Baik. Itu sahaja rasanya. Cuma saya nak minta kamu buat latihan. Yang pertama, muka surat 75 74 dan 75 Okey, yang 74 ni kesan beriman kepada kitab Allah. Okey. Sekejap ya. Okey, saya bacakan dan kamu nanti boleh tandakan dan masukkanlah kalau berkaitan ni. Apa kesan beriman kepada kitab Allah? Yang pertama, iman ni Yang pertama, iman semakin sempit. Ni dia dah masuk dah ni. So tak payahlah kamu masukkan. Okey. Kedua ni, menimbulkan permusuhan. Betul ke tak betul? Kalau betul, tandakan. Ni bukan maksud saya. Okey. Kalau betul ni kalau betul, kamu tanda dan tulis bawah ni lah. Okey. Ini masyarakat sejahtera. Betul tak betul? Ni dikasihi Allah. Ni bawah ni hidup gelisah. Seterusnya, mendapat syafaat Al-Quran. Ni pula hidup menjadi tenang dan teratur. Yang terakhir ni masyarakat huru-hara. Kamu pilih lah. Saya dah bacakan. Pilih yang betul tentang kesan beriman kepada kitab Allah. Masuklah ke bawah ni. Ada 4 lagi kan. Baik, satu lagi. Okey, baik. Pilih jawapan dan tulis. Okey. Saya bacakan jawapan dulu. Ni Muhammad, ni Al-Quran, ni larangan, ni memahami, ni wajib. Itu jawapan-jawapan dia lah. Saya baca soalan dia, nanti kamu masuk lah. Yang soalan pertama ni, ini ialah kitab apa? Tempat kosong. Okay. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Nabi apa? Kan? Tempat kosong. Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat kosong apa? Beriman dengan Al-Quran. Terusnya nombor 4, Al-Quran mengandungi perintah dan apa? Tempat kosong, Allah yang mesti kita patuhi. Dan yang terakhir, kita mesti berusaha belajar membaca, tempat kosong, dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Baik, itu saja pada saya. Saya harap kamu dapat selesaikan, dapat faham dan selesaikanlah kerja rumah ni.
Apa yang baik pada Allah dan apa yang buruk pada Ustaz. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.